Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup denganmu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku, dengan kalammu aku bahagia ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Apa khabar sahabat-sahabat Mihrab ya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Jadi alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama ya kembali pada pagi ini di dalam Mihrab Al-Quran untuk sama-sama kita meneruskan bacaan Al-Quran sambungan daripada surah Al-Kahfi, muka surat 297, juzuk yang ke-15
ayat yang ke-28 insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة
خلقك من تراب خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غيرا فلن تستطيع له طلبا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, bersyukur kita sama-sama dapat kita membaca Al-Quran pada pagi ini.
sambungan daripada surah Al-Kahfi. Jadi insya-Allah sahabat-sahabat Mihrab yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, pada pagi ini pada sahabat-sahabat Mihrab yang sedang menonton live, Ashraf nak memberi promote sedikit barang, produk Ashfira Perfume. Tuan-tuan, sahabat-sahabat boleh tengok kat sini. Yang mana Ashfira Perfume ni mempunyai 3 haruman. 3 wangian yang berbeza yang dipilih sendiri oleh Ustazah Nur Hafizah Musa. Beliau yang approve dan memilih haruman cita rasa daripada Ustazah Nur Hafizah Musa. Alhamdulillah, ini merupakan second batch. Pada batch yang pertama, minyak wangi ini telah pun habis dan mendapat feedback yang baik daripada customer. Dan ini merupakan batch yang kedua yang mempunyai 3 bau yang berbeza, haruman yang berbeza. Dan istimewanya untuk sahabat-sahabat Mihrab, pengikut-pengikut Mihrab Al-Quran, insya-Allah sahabat-sahabat boleh dapatkan perfume ini, boleh saja tekan di komen yang admin telah pin. Tekan saja di link tersebut dan sahabat-sahabat boleh menggunakan kod saya dari Mihrab untuk mendapatkan 2 gift. 2 gift khas untuk sahabat-sahabat Mihrab, pengikut Mihrab saja, iaitu sahabat-sahabat boleh beli perfume dengan mendapat gift tasbih 33 tasbih, Allahu Akbar, 33 tasbih, dan juga sahabat-sahabat boleh mendapat Asmaul Husna, zikir Asmaul Husna berserta dengan bahasa Arabnya, Rumi, dan juga terjemahannya. Terjemahan dia Al-Ghafur, maksud dia apa, Maha Pengampun dan sebagainya. Jadi ini special untuk sahabat-sahabat ataupun pengikut Mihrab Al-Quran. Boleh sahaja komen ataupun tekan link tersebut, WhatsApp, dan tulis kod saya dari Mihrab untuk mendapatkan free gift ini. Jadi sahabat-sahabat boleh dapatkan perfume tersebut. Ada 3 haruman yang berbeza, 2 haruman untuk perempuan, 1 haruman untuk lelaki. Ini salah satu contoh Ashraf buka. Jadi sahabat-sahabat boleh dapatkan untuk tekan saja di link tersebut. 1 perfume berharga RM69 sahaja. InsyaAllah itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin
insan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup denganmu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku. Dengan kalammu aku bahagia ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para hadirin muslimin dan muslimat Daurah Mihrab Al-Quranul Karim, kajian Asma'ul Husna. Ustaz doakan agar semua kita dianugerahkan oleh Allah Azza wa Jalla sebaik-baik kesihatan dan sebaik-baik afiat pada jiwa dan rohani, yang dengannya kita akan memperoleh hidayah sampailah kita menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz mengajak semua hadirin muslimin dan muslimat bersama-sama dengan Ustaz untuk kita membaca surah Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. Para hadirin muslimin dan muslimat, insya-Allah pada pagi ini kita akan membahaskan Asmaul Husna Allah yang ke-32 bernama Al-Halim. Ini sebahagian dalam rangka kita membentuk kepribadian mukmin, dan pagi ini adalah siri yang ke-75. Seperti biasa hadirin sekalian, Ustaz mengingatkan kita semua agar mohon sangat-sangat supaya kita tolong share, viral dan likekan akan program ini untuk memberi manfaat kepada lebih ramai di luar sana. Selain daripada Ustaz memohon supaya tuan-puan bersama dengan komuniti tahfiz Madinatul Huffaz memberikan infak, sumbangan jariah, sedekah, zakat dan seumpamanya bagi tujuan pembelian tanah untuk wakaf bagi pembangunan Matis Madinatul Huffaz fasa yang ketiga. Fasa pertama
dan fasa yang kedua telah pun beroperasi, dan sekarang fokus kita ialah untuk membeli tanah bagi membangunkan fasa yang ketiga, ekoran daripada demand di luar sana yang ingin masuk ke Madinatul Huffaz masih belum mencukupi ruangnya. Seperti biasa juga, Ustaz ingatkan sekali lagi, program Fast Track SPM dan pengambilan pelajar tingkatan 1 sedang dibuka. Tuan-puan bolehlah membuat pendaftaran untuk anak masing-masing. InsyaAllah Ustaz dan Ustazah akan membimbing kembara umrah dan ziarah. Tuan-puan boleh tengok dalam skrin ini bagaimana 12 bimbingan bermodul atas tema Tazkiyatun Nafsi. Maka sesiapa yang berminat, ahlan wa sahlan, dialukan untuk bersama dengan pakej kembara umrah dan ziarah. Hadirin muslimin dan muslimat yang budiman dan beriman. Al-Halim adalah salah satu daripada Asma'ul Husna yang bermaksud Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki sifat penyantun yang sempurna. Ini dari segi definisinya. Di samping itu, Al-Halim juga bermakna yang sentiasa memberikan nikmat-nikmat lahir dan batin kepada makhluknya, walaupun mereka berbuat maksiat dan melakukan banyak kesalahan. Maka dari itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak segera membalas orang-orang yang melakukan dosa dan maksiat kerana kemaksiatan mereka, tetapi justru memberi mereka waktu agar mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kesimpulan daripada definisi ini apa dia? Pertama sekali, Al-Halim maksudnya penyantun. Nak menggambarkan betapa penyantunnya Al-Halim ini, boleh kita rujuk sahaja semata-mata pada perkataan Al-Halim itu sendiri. Diambil daripada 3 perkataan ha, lam, mim. Haluma, Al-Halim. Cara sebutan perkataan Al-Halim pun lembut. Al-Halim, 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 lembut, halus. Maka secocok dengan itulah maknanya juga lembut dan halus. Dengan arti kata lain, ia adalah maksud penyantun. Baik. Apa maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebagai penyantun? Hadirin muslimin dan muslimat sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ibnu Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun, yang bermaksud semua anak Adam, no excuse, tanpa kira siapa sekalipun, khatta'un adalah jenis kaki buat dosa. Bukan sekadar berdosa kurang lebih begitu saja, tidak, tetapi khatta'un, berdosanya kerap sekali melakukan dosa. Wa khairul khatta'in, dan sebaik-baik dosa itu ialah bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu bahawa manusia ni kaki dosa, tapi Allah Azza wa Jalla tetap melayan manusia, menyantuni manusia. Kok kata sediakan makanan, sediakan makanan. Kok kata sediakan minuman, sediakan minuman. Kok kata sediakan oksigen untuk manusia bernafas, sediakan oksigen. Kok sediakan muka bumi untuk manusia berpijak, disediakan muka bumi. Kok disediakan langit untuk manusia berteduh, disediakan langit untuk manusia berteduh. Kok disediakan tanah, air, api, angin untuk survival hidup manusia, nah, disediakan itu semua. Siapa yang menyediakannya? Allah. Allah mana? Allah Al-Halim, yang penyantun. Na'udzubillahi min zalik, hadirin sekalian. Kalaulah kita ni orang buat baik, kita buat baik biasa. Tapi kalau orang buat jahat kepada kita, orang sabotaj kita, orang khianat kita, orang maki hamun kita, orang tipu kita, tiba-tiba kita tetap nak buat baik kepada orang tersebut, Ustaz rasa jarang-jarang sangat manusia yang berada pada tahap tersebut.
Yang jelas kita akan menggunakan hukum karma kita. Kamu buat jahat kepada aku paling tidak tak akan layan kamu. Kamu pernah sabotaj aku, paling tidak aku tak layan kamu. Aku tak akan peduli kepada kamu. Hadirin muslimin dan muslimat sekalian. Kalaulah Allah Azza wa Jalla tidak ada sifat Al-Halim, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggunakan indikator yang sama. Mana-mana di kalangan hamba aku yang kufur, yang jahat, yang zalim, yang taghut, yang munafik, yang malas beribadah, yang khianat, yang sabotaj, maka sesungguhnya aku tidak akan support oksigen untuk dia. Aku tak akan sediakan makan minum untuk dia. Aku tak akan izinkan mulut dia boleh mengunyah makanan. Aku tak akan izinkan halqum dia ini boleh telan makanan. Aku tak akan izinkan untuk paru-paru dia boleh pam darah. Akhir sekali, pada masa itu, dia akan mati begitu sahaja. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Allah Azza wa Jalla tidak bersikap sedemikian rupa. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat Al-Halim, Allah semacam nak kata, wahai manusia, kalaulah ada di kalangan kamu yang degil, yang nakal, yang maksiat, yang tak dengar kata aku ni, Allah kata halal, kita kata haram, Allah kata haram, kita kata halal, Allah suruh buat, kita tak buat, Allah kata jangan buat, itu yang kita buat, dan berlakunya pelanggaran dalam kehidupan kita. Tambah-tambah pada aspek yang lain, kita pula malas dalam kehidupan beragama, malas baca Quran pun kita, malas qiyamul lail tahajud pun kita, malas bersedekah pun kita, malas nak taat kepada suami, nak setia kepada isteri pun kita, malas untuk mendidik anak-anak pun kita. Pada masa itu Allah Azza wa Jalla boleh sahaja menggunakan kekerasannya, tetapi Allah Azza wa Jalla bersifat Al-Halim, terus menyantuni dan menyantuni dan menyantuni kita. Maka di sini sedar tak sedar Allah Azza wa Jalla nak menzahirkan betapa baiknya Allah melalui sifat Al-Halim yang sepatutnya kita harus malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, Ustaz cuba rumuskan dalam definisi ini Al-Halim dengan 3 maksud. Pertama apa dia? Allah terus membekalkan nikmat kepada sang hambanya. Kedua, Allah tidak segera mengazabkan hambanya. Ketiga, Allah Maha menghargai setiap kebaikan hambanya. Ini menjadikan Al-Halim Allah Azza wa Jalla sangat menyeluruh, sangat komprehensif, sangat holistik, yang menjadikan kita rasa puas hati sangat-sangat. Raditu billahi rabban, puas hati kita menjadikan Allah Azza wa Jalla sebagai Tuhan kita. Pertama, apa dia? Allah terus membekalkan nikmat kepada kita sang hamba. Kadang-kadang kita perasan kita ni dari segi ibadat bukan cergas sangat. Kut solat zuhur nanti banyak solat zuhur sahaja. Qabliyah zuhur tak buat, ba'diyah zuhur pun tak buat. Ustaz saya buat qabliyah ba'diyah. Okey, mungkin zikir kita tak banyak. Ustaz saya ni berzikir banyak, mungkin sedekahnya tak banyak. Ustaz saya sedekahnya banyak, mungkin kitanya tolong orang lain tak banyak. Ustaz saya tolong orang lain banyak, mungkin amal ma'ruf nahi kita tak banyak. Ustaz saya amal ma'ruf nahi munkar banyak, mungkin kita punya i'tikaf kita tak banyak. Ustaz saya i'tikaf banyak, mungkin kita jihad fi sabilillah tidak banyak. Jadi di kekurangan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala boleh sahaja untuk stop nikmat Allah Azza wa Jalla itu dapat terus berterusan mengalir kepada kita. Tapi Allah kata tak apalah, aku berlebih kurang saja dengan kamu ni, aku terus support hidup kamu. Sehingga aku ni, kata Allah Azza wa Jalla, jaga kamu 24 jam, jauh lebih lama daripada ibu ayah kamu jaga kamu. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah kita jaga kita paling kerap, paling menyeluruh bila ketika kita kecil, seawal kelahiran, sampai umur setahun, sampai umur 2 tahun, sampai umur 3 tahun. Bila kita dewasa, sekolah rendah, sekolah menengah, masuk universiti, penjagaan, observation mak ayah itu semakin longgar. Tapi Allah Azza wa Jalla, Masya Allah, Tabarakallah, jaga kita tuan-tuan dan puan-puan 24 jam non-stop.
Buktinya apa dia? Buktinya senang saja. Sekarang ini ustaz hidup, tuan-puan pun hidup. Hidup, 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 hidup. Kita hidup ni dengan jantung kita yang berdenyut kan? Soalnya, siapakah yang mengarahkan jantung kita berdenyut? Siapakah yang mengarahkan jantung Azhar Yaqub berdenyut? Wahai jantung Azhar Yaqub, berdenyutlah kamu sekarang. Maka jantung tu berdenyut, berdegut, akhir sekali ustaz hidup, 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 hidup. Andai kata Allah Azza wa Jalla mengarahkan, wahai hamba aku yang bernama jantung, yang ada pada batang tubuh Azhar Yaqub, sila berhenti 10 minit, maka pada masa itu tuan-tuan dan puan-puan, ustaz bukan lagi namanya Azhar Yaqub, tetapi ustaz namanya almarhum Azhar Yaqub. Maka sekarang ni Allah Azza wa Jalla jaga ustaz ni, support kehidupan ustaz. Nak beritahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak pernah miss, kecuali terus menjaga dan menjaga dan menjaga. Dengan sifat apa? Dengan sifat Allah Azza wa Jalla yang bersifat Al-Halim. Ini yang dikatakan Allah terus membekalkan nikmat kepada sang hamba. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah tidak segera mengazabkan hambanya. Sekali kita menipu kawan kita, tak terus Allah azabkan kita. Sekali kita derhaka pada mak ayah kita, taklah kita tercekik-cekik makan, tak, Allah tidak segera mengazabkan kita. Sekali kita rasuah, sekali kita tipu orang, sekali kita buat zalim, tak terus kita na'udzubillah accident. Kenapa? Kerana Allah tidak segera mengazabkan hambanya. Sebab apa? Allah Al-Halim. Allah nak terus santuni kepada kita sang hamba. Dan yang ketiga ialah Allah Maha menghargai setiap kebaikan hambanya. Masya Allah. Biarpun tuan-tuan dan puan-puan, secara realitinya, kebaikan yang kita buat ni sebenarnya, kita ni nothing. Kita ni nobody. Katakanlah kita ni, okey, contoh ya, aku ni rajin beribadah ni, qiyamul lail tahajud daripada jam 3 pagi sampai ke subuh, 3 jam non-stop. Wah, Allah kata aku menghargai atas usaha kamu. Pada para hadirin sekalian, kalau kita perinci sekalipun, kalau Allah Azza wa Jalla tidak menghargai atas ibadah yang kita buat, tidak ada masalah apa-apa. Sebab apa? Allah akan argue gini je. Okey, kamu qiyamul lail tahajud dengan menggunakan kaki kamu tahajud. Baik, kaki tu kaki kamu, kaki aku. Apakah itu mutlak kaki kamu ataupun aku yang menganugerahkan kepada kamu kaki sehingga boleh berdiri? Aku yang menganugerahkan kepada kamu kekuatan sehingga kamu boleh qiyamul lail. Kalau aku tak berikan kekuatan kepada kamu, kesedaran kepada kamu, maka kamu tak akan qiyamul lail. Jadi pi mai tang tu semuanya datang daripada Allah Azza wa Jalla juga. Justru tak ada apa pun kalau Allah tak nak menghargai. Kita kata kita bersedekah 1,000 sehari. Baik. Kita kata kita bersedekah gara-gara kita kaya. Kita kaya ni kerana Allah anugerah kepada kita ke ataupun kita sendiri? Tidak. Buktinya apa dia? Orang lain pun bekerja, kita pun bekerja. Tapi orang lain bekerja tak kaya macam kita. Kita bekerja dapat limpahan rezeki yang banyak. Kenapa? Kalau kita berbisnes, Allah buka pintu hati manusia untuk berdagang dan membeli barangan kita. Siapa yang buka pintu hati manusia? Allah Azza wa Jalla. Siapakah yang berikan akal kepada kita cergas untuk berniaga? Allah Azza wa Jalla. Jadi, pi mai tang tu, kok Allah Azza wa Jalla tak nak menghargai kita pun tidak ada masalah. Sebab apa? Qul kullun min indillah. Semuanya adalah hak milik Allah Azza wa Jalla. Tapi Allah Azza wa Jalla maha baik, tuan-puan. Al-Halim, Allah menghargai setiap kebaikan hambanya. Justru, tuan-tuan dan puan-puan, Ustaz ingin set up satu pemikiran kepada kita semua. Apa dia? Setiap kali kita menyebut Allahu huwal halim, Allahu huwal halim, Allahu huwal halim, maka tolong ingat 3 perkara ni. Allahu al-halim, maksudnya Allah terus membekalkan nikmat kepada kita sebagai hambanya. Allah al-halim, Allah tidak menyegerakan azab ke atas diri kita biarpun penyelewengan dan kekurangan kita lakukan. Allahu huwal halim, Allah maha menghargai setiap kebaikan yang dilakukan oleh kita biarpun itu juga adalah hak milik Allah Azza wa Jalla. Masya Allah, tabarakallah. Ini merupakan sesuatu yang Allah Azza wa Jalla nak serlahkan kehebatannya kepada kita dengan harapan kita ma'rifatullah, mengenali Allah Azza wa Jalla. Jadi,
Implikasi daripada definisi yang kita faham pada pagi ni apa dia tuan-puan? Iaitu tiga perkara. Tiga perkara seharusnya ada sebagai learning outcome, sebagai suatu feedback ekoran daripada kita memahami Allah Azza wa Jalla yang memiliki sifat Al-Halim, Asma'ul Husna. Apa dia? Kesedaran yang perlu dipupuk. Pertama sekali ialah kita kena memahami kemurahan Allah. Kedua, kita mesti rasa kasih sayang Allah kepada kita. Dan ketiga, marilah kita mengambil peluang untuk sentiasa bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Para hadirin muslimin dan muslimat sekalian. Pertama, bila kita sebut Al-Halim, terus masuk dalam kotak fikiran kita betapa pemurahnya Allah Azza wa Jalla kepada kita. Walahal kita ni tak seberapa pun, ibadat kita tak seberapa, istiqamah kita tak seberapa, jihad kita tak seberapa, zikir kita tak seberapa, baik kita tak seberapa, Allah Azza wa Jalla sangat berkira dengan kita. Boleh saja Allah tutup dan sekat nikmat kepada kita, tapi Allah sentiasa berikan apa? Allah ni pemurah, Allah ni pengasih, Allah ni penyayang. Jadi kemurahan Allah dizahirkan pada sifat Al-Halim. Tuan-tuan dan puan-puan, Masya Allah, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Harus ada dalam kotak fikiran kita. Kedua ialah di sebalik makna Al-Halim Allah itu akan menyerlah satu sifat kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan kata ibu ayah kita sayang kepada kita lebih daripada Allah Azza wa Jalla sayang kepada kita. Jangan kata suami ataupun isteri kita sayang kepada kita lebih daripada Allah Azza wa Jalla sayang kepada kita. Kalaulah ibu kita paling sayang kepada kita, sehingga ibu kita sentiasa ungkit-ungkit, kenapalah aku tak sayang kepada kamu, aku yang mengandungkan kamu 9 bulan 10 hari dengan penat, dengan letih, dengan lelah, dengan nak meroyan, dengan pening kepala, dengan itu, dengan ini. Akulah yang melahirkan kamu dalam keadaan putus orak-orak pada badan-badan, parut melahirkan kamu wujud sehingga hari ini. Takkanlah aku nak membiarkan kamu, maka pasti aku akan sayang kepada kamu kerana aku menyabur nyawa nak mengeluarkan kamu daripada kandungan ibu. Tuan puan, Allah Azza wa Jalla jauh lebih hebat. Sebab apa? Allah mencipta kita manusia ni minal adam ilal wujud. Minal adam ilal wujud. Daripada tidak ada, akhir sekali ada. Cuma proses itu Allah Subhanahu wa Ta'ala parking dalam kandungan ibu. Maka ibu kita bukan mencipta kita. Ayah kita bukan mencipta kita. Hanya melakukan proses persenyawaan, hamil, jaga kandungan, kemudian lahir. Adapun Allah Azza wa Jalla, Masya Allah, Tabarakallah, mencipta kita, menjadikan kita minal adam ilal wujud. Daripada tidak ada kepada ada. Dengan penuh Al-Halim, dengan penuh santun, dengan penuh kasih sayang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebab itulah logik akal ni tuan-tuan dan puan-puan. Apa dia? Logik akalnya ialah ketika dalam kandungan ibu, kita ni duduk dalam air ketuban. Betul kan? Dalam kandungan ibu, kita berada di dalam air ketuban. Tapi lemas ke tidak? Tak lemas. Berbeza dengan bila lahir ke atas muka bumi, sila selam sekali lagi bayi tersebut dalam kolam. Dalam air juga. Lemas ke tak lemas? Jangan kata bayi orang tua pun mati. Habis tu kenapa ketika dalam kandungan ibu elok-elok saja berada dalam air ketuban? Sebab Allah Al-Halim, dengan penuh baik, dengan penuh lemah lembut, dengan penuh penyantun, support kehidupan kita. Masya Allah. Hadirin muslimin dan muslimat sekalian, dalam kandungan ibu, selain daripada air ketuban, apa dia? Darah. Dikelilingi dengan darah. Itu sebab bila kita lahir pun berdarah sana, berdarah sini. Tumpukan-tumpukan darah. Maknanya apa dia? Darah itu berlegar.
di sekitar badan kita ketika kita janin, embrio dalam kandungan ibu. Yang anehnya tuan-tuan dan puan-puan, ketika mana keluar daripada kandungan ibu, darah tu sudah ada dalam badan kita, cuba kita keluarkan sekali lagi darah daripada badan. Ambil pisau, hiris. Sakit ke tidak? Sakit. Tapi darah yang sedia ada, tuan-tuan dan puan-puan, ketika berada kandungan ibu, sakit ke tidak? Elok-elok je kita rasa nyaman sekali berada dalam kandungan ibu. Siapakah yang menyusun lalu lintas kehidupan kita sehingga kondusif berada dalam kandungan ibu? Allah. Allah mana? Allah yang bersifat Al-Halim. Jadi inilah yang menggambarkan kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Dan seterusnya ialah peluang bertaubat. Dalam keadaan kita mulai insaf, sedar, tahu ya Allah, hai, di sebalik kehebatan nama Allah Al-Halim, maka nampaklah betapa aku ni tak cakna, tak prihatin, tak serius dengan Allah Subhanahu Wa Taala, alpa dan lalai. Maka nak tak nak, marilah kita mengambil peluang bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon istighfar banyak-banyak, mohon taubat banyak-banyak, perbaiki tahsinul ibadah banyak-banyak, dan menjadikan sisa-sisa usia kita ini dengan Allah semakin taat, dengan ummah semakin bermanfaat. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, dalam suasana kita berada pada bulan Januari yang disebut sebagai bulan untuk kita merancang roadmap 1 tahun sampai the end of December tahun ini, maka antara perkara yang perlu kita slot in dalam roadmap kita apa dia? Iaitulah roadmap menjadikan diri kita hamba yang bertaubat. Roadmap taubat. Taubat harian macam mana, taubat mingguan macam mana, taubat bulanan macam mana, taubat tahunan macam mana. Dengan kata-kata lain, apa jua dosa yang membabitkan kita dengan Allah, minta maaf, minta ampun, minta taubat. Minta maaf, minta ampun, minta taubat dan perbaiki ibadah. Adapun dosa-dosa yang membabitkan manusia, yang kita sabotaj orang, yang kita tipu orang, yang kita khianat orang, yang kita ambil hak orang, yang kita manipulasi orang, yang kita fitnah orang, maka ayarudda ala huquqil mazalim. Kita dikehendaki pulangkan semula hal-hal tersebut, minta ampun dengan dia, minta maaf dengan dia, minta qisas dengan dia, minta diat dengan dia, minta ta'zir dengan dia, minta pampasan dipulangkan kepada dia. Jadi nak tak nak, kita kena, orang kata, berikan semula hak-hak tersebut. Berikan semula hak-hak tersebut supaya apa? Supaya kita beres hidup kita. Inilah dia, hadirin muslimin dan muslimat sekalian, fenomena yang akan terzahir apabila kita mempelajari Asmaul Husna Allah yang bersifat Al-Halim. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, setelah mana kita mempelajari definisi Allah yang memiliki Asmaul Husna Al-Halim, maka jom pada saat ini Ustaz mengajak tuan-tuan dan puan-puan agar kita mengkaji lebih dalam tentang makna Al-Halim berdasarkan kepada Al-Quranul Karim. Iaitu dari segi faktanya, perkataan Al-Halim, Allah yang Maha Penyantun, disebut sebanyak 11 kali di dalam Al-Quranul Karim. Daripada 11 kali itu, ada 2 kali disebut yang mewakili 2 orang Nabi. Ada 2 orang Nabi di dalam Al-Quranul Karim mendapat gelaran Al-Halim. Pertama, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ini dapat dirujuk, hadirin muslimin dan muslimat sekalian, di dalam Al-Quranul Karim pada surah At-Taubah ayat yang ke-114. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم صدق الله العظيم. Yang bermaksud,
Dan permintaan ampun dari Ibrahim kepada Allah untuk bapaknya tidak lain hanyalah kerana suatu janji yang telah diikrarkan kepada bapaknya itu. Maka tak kala jelas bagi Ibrahim bahawa bapaknya itu adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas diri daripadanya. Sesungguhnya Ibrahim adalah orang yang sangat lemah lembut hatinya dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat ini pertama sekali Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah bagaimana Nabi Allah Ibrahim dengan ayahnya yang diberi nama Azar. Ayah Nabi Ibrahim ni pengukir berhala. Maknanya apa dia? Orang syirik, orang kufur. Berulang kali Nabi Ibrahim berdakwah agar ayahnya Azar kembali kepada Islam, berhenti kerja syirik, mengukir berhala ini, namun degil. Sampailah kemuncaknya Azar meninggal dunia, maka Nabi Ibrahim minta daripada Allah Subhanahu wa taala supaya mengampunkan dosa ayahnya, namun Allah Azza wa Jalla tidak mengampunkannya kerana ini dosa syirik dan kufur. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan satu laqab, satu gelaran kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Apa dia? Al-Halim. Nabi Ibrahim ini adalah seorang yang penyantun, lemah lembut, seorang yang kuat simpati, empathy, sense of belonging. Ini semua include di bawah maksud Al-Halim. Dan sememangnya kita boleh buktikan tuan-tuan dan puan-puan bagaimana Nabi Allah Ibrahim ketika mana mendidik anaknya Ismail, ketika mana mendidik dua orang isterinya Hajar dan juga Sarah. Bagaimana Nabi Ibrahim mendidiknya dengan penuh Al-Halim, dengan penuh penyantun, dengan penuh baik, dengan penuh cakna, dengan penuh kasih sayang, dengan penuh prihatin. Maka di prihatin itulah Allah Subhanahu wa taala gelarkan kamu wahai Ibrahim layak memiliki sifat yang mulia namanya Al-Halim. Jadi inilah juga tuan-tuan dan puan-puan yang sering Ustaz sebut sebelum-sebelum ini. Apa dia? Kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Jadilah kamu wahai hamba-hambaku memiliki sifat-sifat Rabbani, sifat-sifat ketuhanan sesuai dengan kapasiti dan kedudukan kamu sebagai hambaku. Apa arti? Contoh, Allah semacam nak kata, wahai hamba-hambaku, kalau aku ni Allah bersifat Al-Halim, maha penyantun, maha baik, dengan sifat-sifat yang sedemikian rupa, dengan definisi yang sedemikian rupa, maka aku nak kamu juga wahai manusia, tolonglah belajar-belajar untuk meniru akan sifat aku ini Al-Halim, menurut dan berdasarkan kepada keupayaan kamu sebagai seorang sang hamba. Dengan arti kata lain macam mana? Tuan-tuan dan puan-puan, begini. Dengan arti kata lain, kalaulah Allah Azza wa Jalla itu maha penyantun, maka kita juga mesti menjadi seorang yang penyantun. Penyantun dengan kawan, penyantun dengan adik-beradik, penyantun dengan rakan-rakan, penyantun dengan ibu ayah. Kalaulah Allah Azza wa Jalla terus membekalkan nikmat kepada hambanya, biarpun hambanya kadang-kadang koyak dan kelentong dengan Allah, maka kita pun kalau boleh begitulah. Orang yang buat baik kepada kita, kita pun balas baik. Orang yang buat tak baik kepada kita pun, cubalah belajar-belajar untuk kita balas baik. Dia sabotaj kita, tapi kita beri salam. Dia tipu kita, tapi kita ziarah dia bila sakit. Ini tanda ke bahawa kita ni Al-Halim. Dan kita cuba nak mempelajari sifat-sifat ketuhanan itu dipasang dalam kehidupan kita, dalam konteks kita sebagai seorang manusia. Allah tidak segera mengazabkan hambanya. Dalam konteks kita apa dia? Kita jangan mudah panas baran. Kita jangan mudah orang kata nak react atas pengkhianatan orang kepada kita. Sakat mana kita boleh maafkan. Sakat mana kita boleh berkompromi, kita kompromi. Sakat mana kita boleh bertolak ansur, kita bertolak ansur. Itu semua fenomena Al-Halim yang ada pada kita. Termasuklah yang ketiga ialah kita juga belajarlah menghargai atas kebaikan yang orang berikan kepada kita. Jadi sifat-sifat itu ada pada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kok tuan-puan nak tahu lebih
Macam mana Ustaz? Boleh tak berkongsi lebih banyak lagi contoh Al-Halim dimiliki oleh Nabi Allah Ibrahim? Yang tu kena buka pentas barulah, kena buka kuliah barulah, kena buka ceramah barulah. Yang paling penting bagaimana umumnya itulah realiti yang berlaku. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, Allah Subhanahu Wa Taala juga menyebut bahawa selain daripada Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Syuaib juga mendapat gelaran Al-Halim di sisi Allah. Ini boleh kita rujuk dalam Al-Quranul Karim pada surah Hud. Pada surah Hud ayat yang ke-87. Firman Allah Azza wa Jalla, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu ya Syuaib, as-salawatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una aw an naf'al fi amwalina ma nasha'u innaka la antal halimur rasyid. Mereka berkata, wahai Syuaib, apakah sembahyangmu menyuruh kamu agar kami meninggalkan apa yang disembah oleh bapa-bapa kami atau melarang kami membuat apa yang kami kehendaki tentang harta kami? Sesungguhnya kamu adalah orang yang sangat penyantun lagi berakal. Jadi, pada satu sudut ialah bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dialog di antara kaum Nabi Syuaib dengan Nabi Syuaib. Ya, samalah juga sebagaimana Nabi Muhammad SAW ada di kalangan umatnya yang protes Nabi Muhammad, maka Nabi Syuaib pun sama juga sebagaimana kita bahas pada siri yang lepas, ada di kalangan umat Nabi Syuaib yang protes akan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Syuaib. Namun Allah Azza wa Jalla tetap berkata, innaka la antal halimur rasyid. Sesungguhnya engkau wahai Nabi Syuaib adalah seseorang yang memiliki sifat penyantun lagi berakal. Kenapa? Nabi Syuaib ini terkenal Nabi yang lemah lembut, Nabi yang sangat simpati kepada kaumnya. Jadi hal ini mendapat tempat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pada pagi ini kira pagi ini kita belajar definisi je dulu. Definisi Al-Halim, konsep Al-Halim, apa dia yang nak dibawa dalam kehidupan kita dengan sifat Al-Halim dan dengan membawa dua contoh Nabi Ibrahim dan Nabi Syuaib. InsyaAllah akan datang tuan-tuan dan puan-puan, kita akan berbahas secara lebih detail berdasarkan kepada Al-Quranul Karim akan maksud Al-Halim. Jadi untuk pagi ini, Ustaz seperti biasa, tinggalkan satu doa, dan doanya pagi ini doa panjang umur. Doa panjang umurnya disebut, Allahumma tawwil umurana fi ta'atika wa ta'ati rasulika wa ja'alna min ibadika salihin. Yang bermaksud, wahai Allah, panjangkanlah umur dalam mentaatimu dan mentaati Rasulmu, serta jadikanlah hamba-hambamu yang soleh. Masya Allah, kita nak umur kita ni panjang. Ia bukan sekadar panjang, tapi panjang dengan penuh keberkatan. Kalau panjang tapi mencipta liability kepada Allah pun kita semakin tak taat, kepada masyarakat pun kita menjadi liability, itu tak ke mana-mana tuan-puan. Jadi itulah kira-kiranya yang dapat Ustaz buka kesedaran pada perbincangan pagi ini. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberi manfaat kepada kita semua. Sekian, terima kasih. Marilah sama-sama kita tutup majlis ini dengan membaca surah Wal Asri dan majlis kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Asr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup dengan-Mu untuk hidupku. Siang dan malamku, suka dan dukaku, dengan kalam-Mu aku bahagia. Ya Allah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah,
Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup denganmu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku, dengan kalammu aku bahagia.